Watak utama dalam novel Jendela Menghadap Jalan adalah Lily. Lily merupakan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang tinggal bersama-sama ibu dan bapanya di Kuala Lumpur. Ketika cuti sekolah, ibu ingin menghantar Lily bercuti bersama-sama neneknya di kampung. Walaupun Lily agak keberatan untuk pulang ke kampung, tetapi disebabkan perasaan hormatnya kepada ibu, Lily pulang juga untuk bercuti bersama-sama datuk dan neneknya. Ketika berada di kampung, Lily menyaksikan beberapa peristiwa yang menjadikan dirinya lebih tertarik untuk tinggal lebih lama di situ. Lily juga menyaksikan pertentangan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua berkaitan dengan isu kubah masjid. Terdapat juga sebuah keluarga yang porak-poranda di kampung itu, iaitu keluarga Cik Jah. Berdasarkan novel Jendela Menghadap Jalan, watak utama dalam novel ini adalah Lily. Dalam novel Jendela Menghadap Jalan, Lily berperwatakan sebagai seorang yang sangat pendiam. Hal ini dapat dibuktikan di mana Lily lebih banyak mendiamkan diri ketika dalam perjalanan pulang ke kampung datuknya. Lily juga lebih banyak mendengar Gita berbicara. Bukan itu sahaja, nenek Lily juga mengakui bahawa dia merupakan seorang yang sangat pendiam. Perwatakan Lily yang seterusnya merupakan seorang yang sangat prihatin. Lily sentiasa mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga Cik Jah, di mana mereka terpaksa berhadapan dengan masalah sosial anak-anaknya, iaitu Haziq dan Rafiq. Namun sikap prihatin ini membuatkan Lily ingin membantu Cik Jah menyelesaikan kemelut keluarga yang dihadapi olehnya walaupun Lily masih lagi muda. Perwatakan Lily sebagai seorang yang prihatin juga boleh dilihat melalui tindakan Lily yang meminta bantuan daripada Kak Hamimah agar mengambil tindakan terhadap suami Cik Jah yang melakukan jenayah keganasan rumah tangga. Perwatakan Lily yang seterusnya ialah sebagai seorang yang pemaaf. Hal ini kerana walaupun Lily telah disakiti, diculik oleh anak-anak Cik Jah dan dibawa lari ke dalam hutan untuk dijadikan sebagai tebusan, Lily tidak berdendam. Sebaliknya, dia memaafkan perbuatan dua beradik itu. Malah, Lily sendiri berjumpa dengan Cik Jah dan menjelaskan keadaan yang telah dihadapinya tanpa sebarang rasa marah kerana dia merasakan anak-anak Cik Jah layak mendapat peluang untuk berubah. Seterusnya, Lily juga berperwatakan sebagai seorang yang rajin membaca. Sebagai contoh, dalam novel Jendela Menghadap Jalan, Lily seorang yang rajin membaca buku panduan pemakanan mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan. Bukan itu sahaja, Lily juga berperwatakan sebagai seorang yang taat akan ibu bapa. Lily tetap akur akan cakap orang tuanya walaupun agak keberatan untuk pulang ke kampung datuknya. Seterusnya, Lily juga berperwatakan sebagai seorang yang suka berkawan dan peramah. Hal ini kerana dalam masa yang sangat singkat sahaja, Lily telah menjadi kawan rapat kepada Gita dan Daniel. Datuk atau nama sebenarnya Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman merupakan datuk kepada Lily dan suami kepada Hajah Haisyah Tan Abdullah. Beliau berasal dari Kalimantan, Indonesia dan berumur 70 tahun. Di kampung, datuk merupakan seorang pengamal perubatan tradisional yang menguasai banyak ilmu tentang tumbuhan herba. Beliau juga dijadikan sumber rujukan masalah kesihatan bagi penduduk kampung. Melihat kepada perwatakan datuk, yang pertama, datuk ialah seorang yang penyabar. Datuk sabar akan tuduhan orang kampung yang mengaitkannya dengan pemaju yang ingin membeli tanah orang kampung. Datuk juga tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap tuduhan yang disebarkan oleh orang-orang kampung tersebut. Perwatakan yang kedua ialah datuk seorang yang bijak dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Setelah dituduh oleh orang kampung, datuk pergi ke pejabat daerah untuk menceritakan perkara sebenar apabila
orang kampung menuduh bahawa beliau ingin menjual tanah mereka. Datuk juga membawa Rafiq dan Haziq ke rumahnya untuk melindungi mereka dari dipukul oleh orang kampung yang menyangka Rafiq dan Haziq merupakan pencuri kubah surau. Perwatakan Datuk yang seterusnya ialah Datuk seorang yang taat beribadat. Apabila di rumah, beliau rajin mengimamkan solat bersama-sama isteri dan cucunya serta rajin berzikir. Datuk juga sering ke surau di kampungnya. Selain itu, Datuk juga memberi nasihat agama kepada Lily. Perwatakan nenek iaitu Hajah Aisyah Tan Abdullah. Nenek seorang yang penyayang terhadap anaknya. Contohnya, nenek menyayangi ibunya Lily walaupun dahulu ibu Lily tidak mendengar nasihatnya. Yang kedua, seorang yang penyabar. Contohnya, nenek sabar dengan kerana orang kampung yang menuduh Datuk melindungi anak-anak Cik Jah. Yang ketiga, seorang yang pandai memasak. Contohnya, Daniel selalu memuji masakan nenek kerana terlalu sedap. Dan yang terakhir, nenek seorang yang taat kepada perintah Allah. Contoh, nenek segera mengambil wuduk untuk menunaikan solat tanpa berlengahkan masa. Katakan Ibu Lily. Ibu Lily seorang yang tidak pedulikan kedua ibu bapanya di kampung. Contohnya, Ibu Lily yang jarang-jarang balik ke kampung dan menyuruh anaknya iaitu Lily tinggal bersama nenek dan datuk di kampung. Ibu Lily juga seorang yang suka akan kecantikan. Contohnya, Ibu Lily menghadiri majlis seni Taman Ala Bali yang penuh reka bentuk dan tumbuhan. Seterusnya, seorang yang tidak suka menyalahkan sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya, Ibu Lily tidak menyalahkan Datuk Lily yang tidak memberikan didikan agama secukup terhadapnya, malahan menyalahkan dirinya sendiri. Yang terakhir, seorang yang berilmu pengetahuan. Contohnya, Ibu Lily belajar di luar negara dan menjawat jawatan yang penting di sesuatu syarikat. Seterusnya, Daniel. Daniel merupakan anak kepada William, seorang yang pandai berhujah dengan berhemah supaya Datuk tidak berkecil hati. Daniel seorang yang baik hati kerana selalu membawa buah tangan setiap kali bertandang ke rumah Datuk. Daniel akrab dengan Datuk. Daniel juga seorang yang rajin. Buktinya, dia suka membantu nenek memasak. Daniel seorang yang berani, iaitu dengan membantu Lily yang diculik. Daniel juga seorang yang suka menulis. Dia menulis artikel tentang buah pisang di Tenum Sabah. Seterusnya, Gita. Gita merupakan kenalan Lily dalam bas sewaktu pulang ke Terengganu. Gita seorang yang peramah. Gita bertanyakan kepada Lily pelbagai soalan sewaktu di dalam bas. Gita juga seorang yang berani. Gita berani mengajak Lily mendaki bukit untuk melihat matahari terbenam. Gita seorang yang bijaksana. Gita bijak dalam menuntut ilmu bidang kejuruteraan di Universiti Malaya. Dan Gita seorang yang menepati janji. Gita menepati janji dengan membawa Lily melihat matahari terbit di jeti. Watak seterusnya ialah Abang Rashid. Abang Rashid merupakan seorang yang belum berkahwin dan mengutip buah dari kebun Datuk. Abang Rashid juga rajin menolong Datuk dan nenek. Perwatakan Abang Rashid yang dapat dilihat ialah Abang Rashid merupakan seorang yang baik hati. Abang Rashid sering membantu Datuk dan nenek dalam kehidupan seharian mereka. Abang Rashid juga membantu Lily dengan mengambil Lily di perhentian bas untuk membawa pulang sewaktu Lily pulang ke kampung. Rafiq dan Haziq merupakan pelajar yang berumur belasan tahun menduduki PMR, anak Cik Jah yang sering menimbulkan masalah, memulas tangan Lily dan menculik Lily, menggunakan senjata tajam dan mengacukan di leher Lily, berubah sikap menjadi lebih baik.
golongan muda yang terjebak dengan masalah dadah. Haziq dan Rafiq yang terjerumus ke dalam kancah ketagihan dadah akibat masalah keluarga yang dihadapi. Tertekan dengan masalah keluarga kerana ayahnya semain begitu garang dan sering memukul anak-anaknya sehingga menyebabkan hidup mereka tertekan. Mereka mengambil jalan mudah dengan melibatkan diri dalam kancah ketagihan dadah. Watak dan perwatakan Semain. Suami kepada Cik Jah merupakan kaki judi, berhutang dan minum arak, melarikan kubah surau. Seorang yang pemarah dan sering menjadikan Cik Jah, isterinya dan anak-anaknya Haziq dan Rafiq sebagai tempat melepaskan geram dan marah. Membelasah Haziq dan Rafiq hingga teruk. Ditangkap di belakang pondok dusun dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk dijalankan pemulihan akidah. Keganasan rumah tangga. Semain suami Cik Jah, seorang yang suka berjudi, berhutang dan minum arak, telah menyebabkan rumah tangga Cik Jah berantakan. Anak-anaknya Haziq dan Rafiq yang baru belasan tahun turut berperangai seperti ayahnya apabila tersalah memilih kawan. Cik Jah meminta cerai daripada suaminya kerana sudah tidak tahan dengan perangai suaminya. Kesimpulannya, novel Jendela Menghadap Jalan ini memaparkan watak dan perwatakan yang boleh dijadikan pengajaran kepada kita semua tanpa mengira usia. Watak dan perwatakan tersebut juga dapat memberi ilmu tentang kehidupan yang akan kita tempuhi dalam kehidupan seharian.